lagi seperti yang saya dah announce tadi, dah agak tadi. Okey, kat mana kita berhenti tadi? Dekat mana? Colok untuk bantu saya. Dekat dekat sini. Kat mana? Kat mana saya tersangkut tadi? Kat mana? Tolong cek. Page ni kan? Selepas graf. Okey. Dekat sini mungkin. Di sini ke? Okey, good. Okey. Sorry. Okey. Terima kasih Mak Amy ni telefon saya awal-awal tadi, tidak saya bercakap seorang lagi. Bercakap seorang ni perik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bercakap dengan dinding, kita bercakap dengan laptop. Okey, by the way. Okey. Kita seboleh-bolehnya, bukan sebolehnya, wajib kita kalau sebagai baik sama ada kita konsultan ataupun investor biasa ataupun sesiapa saja, dalam apa-apa pun kita nak buat, kita wajib tahu platform mana yang kita join tu tadi. Contoh Quantum Metal. Siapa Quantum Metal? Siapa Quantum Metal? So by the definition, Quantum Metal adalah an international mobile gold trader using digital fintech. Okay. Tapi inilah definisi of quantum metal. Tapi kalau sekiranya kita hanya tahu definisi seperti yang saya tulis kat skrin ni tadi, maka kita adalah orang yang paling rugi serugi-ruginya. Okey? Kerana apa? Kerana apa yang founder kita Datuk Lim cuba inspirasikan apabila beliau menubuhkan quantum metal dan apabila beliau buka produk kepada publik macam kita ni tadi. So quantum metal berfungsi lebih daripada itu. Kata beliau, sekiranya kita nak beli emas, beli tempat lain. Quantum metal tak jual emas, katanya. Okey, tak jual emas. Okey. Sebaliknya, kalau kita nak guna platform quantum metal untuk solusi pemulihan ekonomi, then this is the place. You guys kena faham tu. Tapi ayat yang Datuk Lim cakap tadi mungkin dah tak berapa tepat. Kenapa? Sebab nak beli emas sekarang ni, beli kat mana? Beli dekat QMG. Sebab QMG kita dah buka. Boleh faham So sekarang kita nak cover the topik solusi pemulihan ekonomi ni tadi. Bagaimana quantum metal boleh membantu kehidupan kita, bagaimana quantum metal boleh unleash potential kewangan kita, bagaimana quantum metal boleh bawa kita untuk capai financial freedom, bagaimana quantum metal boleh jadikan kita seorang kilo jutawan. Itu yang kita nak explore malam ini. Okey? Baik. Now, keabsahan quantum metal ataupun legal standing quantum metal di Malaysia. Okey? Ini pun tuan-tuan kena tahu. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat kita, saudara mara kita in the past yang terciduk 1 juta, 2 juta, ratusan ribu daripada hard earned money yang dibuat saving bertahun-tahun kerana mereka gairah dengan satu-satu platform yang menawarkan bulan dan bintang. Masuk 1,000 hari ini, setiap bulan you guys akan dapat 1,000 selama 10 bulan. Contoh. Okey? Jauhkan diri tuan-tuan daripada situ. Dan satu lagi, satu-satu syarikat yang menawarkan pelaburan dengan pulangan yang sangat tinggi tetapi keabsahan company tersebut kita tak dapat nak check, tak dapat nak buat due diligence. Itu pun masalah. Okay, now Quantum Metal. Quantum Metal adalah satu syarikat yang berdaftar di Malaysia daripada 30, dia berdaftar pada 30 bulan 7 2012 lagi. Dah lama dah Quantum Metal ada di pasaran. Dah lama, okay? So, kepada yang baru mengenali Quantum Metal wujud 2012 lagi. Dah 11 tahun dah dia berada di Malaysia ni. Okay? Baik. Dari segi paid-up capitalnya adalah sebanyak 10 juta. You can see here. Ini adalah public record. Okay. And then dari segi Director of Officer boleh ada kat sini. You can check here and ada kat sini. And then dari segi shareholders dan members pun ada di sini. Okay. Semuanya tertera di sini. Okay. Baik. Itu keabsahan Quantum Metal. Okay. Now, siapakah orang di belakang quantum metal tersebut? Siapakah beliau ni yang bertanggungjawab yang menjadikan fenomena di Malaysia ni? Siapakah mereka? Kita nak kenal. Founder and Group Managing Director adalah Datuk Lim Kuan Yew sendiri. Beliau mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang emas.
Okey, ini guys boleh baca dalam website. Okey. Kita nak kenal tim dia secara ringkas saja malam ni. Okey. Now, chairman kepada Quantum Mentor adalah Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan bin Lazin. Siapa beliau ni? Beliau adalah Timbalan Ketua Polis Negara yang baru bersara itu hari. Okey. Nah, kita ada polis yang menjaga kita kurang lebih macam itulah. And then kita ada siapa lagi? Kita ada Haji Kamarizaman bin Johari, iaitu Director kepada Quantum Mentor. Siapa Haji Kamarizaman? Ini tuan-tuan kena tahu. Beliau ni adalah seorang yang pakar dalam public policy yang berkhidmat dengan Bank Negara saya ingat lebih daripada 40 tahun. So sebelum dia jaga forex, mungkin jaga bahagian scammer ke, banyak portfolio pegang semasa berkhidmat di Bank Negara Malaysia. Okey. Dan kemudian kita ada Datuk Seri Hassan bin Haji Ahmad. Siapa dia? Syariah Committee Chairman. Wah, ada Syariah Committee Chairman. Siapa Datuk Seri Haji Hassan ni? Beliau adalah ex-Mufti Penang. Serius ni Datuk Lim ni. Dia hire polis, dia hire orang yang kerja Bank Negara Malaysia, dia hire ex-Mufti Penang. Okay. Dan kemudian dia di Quantum Mentor juga diperkuatkan dengan siapa? Haji Jamal, Tuan Haji Jamal Muhammad bin Muhammad Maidin. Siapa beliau ni? Beliau adalah senior advisor kepada WISE, World Integrated Supply Ecosystem Sdn Bhd. WISE ni adalah satu syarikat yang mana beliau tata kelola dia adalah dari segi kalau tak silap saya dari segi transfer of fund between the countries. Jadi kena sangatlah dengan bisnes Quantum Mentor yang kita adakan sekarang. So kalau kita tengok top management of Quantum Mentor Sdn Bhd ni, okey, adalah individu atau figure-figure yang sangat menarik dari segi latar belakangnya. So we have Datuk Lim yang experience yang ada berwawasan tinggi dalam bidang emas, dan kita ada Timbalan Ketua Polis Negara di sebelahnya. Ini kita ada Tuan Haji Zaman ni adalah pakar dalam public policy yang ada experience more than 40 years dekat Bank Negara Malaysia. Dan dia ada yang jaga syariah compliance-nya dan dia jaga transfer of fund between the country. Okay, these are the people yang boleh bawa kita ke mana kita nak pergi. Okay, so bukan calang-calang Quantum Mentor ni. Baik. Kemudian kalau saya melihat Quantum Mentor dari segi aspek ni. Ini saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Bila saya nak join Quantum Mentor, this is the area yang saya tengok pada sesuatu platform tersebut. Okay. Yang pertama, kita sebagai orang Islam lah, mungkin ada yang bukan Islam di sini, tapi sebagai orang Islam, kita diajar untuk sentiasa tengok pada syariah compliance-nya. Jadi kita tak nak ada sumber-sumber yang was-was dalam apa-apa bentuk muamalat kita. Okay. So, syariah compliance. And then kita juga tengok dari segi supplier. Quantum emas ni jual emas kan, kita nak dekat siapa yang supply kepada Quantum Mentor. Adakah Quantum Mentor dia korek cari gali emas sendiri, atau dia ada refinery? Kita nak tengok. Okay. Kemudian kita tengok juga dari segi security ataupun reliability dia. Kita tak nak kita beli emas hari ni RM1,000, RM100, esok lusa tak tahu kat mana kita punya emas, dah hilang. Dah hilang, ataupun kita tengok pergi pada Quantum Mentor, kita tak tahu. Dia macam tu. Kita tak nak. Kita nak whatever kita letak dia, walaupun sudah RM10, kita nak pastikan it is secure, it is reliable. Okay. Kemudian saya pun nak melihat juga dari segi angle credibility Quantum Mentor ni tadi. Ya, dia dibubuhkan tahun 2012, tetapi saya baru kenal Quantum Mentor ni, jadi saya nak tahu dengan siapa dia bekerjasama. Dari segi reputasi dia macam mana. And then kemudian sebagai corporate, satu padan yang besar macam ni, satu bisnes yang agak besar macam ni, yang mempunyai lebih daripada 600,000 ahli sekarang ni, jadi perlulah kita tengok siapa yang, adakah Quantum Mentor dia berniaga syok-syok sendiri, atau ada satu badan atau beberapa parti yang melihat Quantum Mentor ni, yang menjaga, yang make sure Quantum Mentor berada di landasan yang betul dari segi syariah compliance-nya, dari segi integritinya. Itu pun saya lihat. Kemudian, pada saya tak mungkin Quantum Mentor baru 10-11 tahun, dia dah satu company yang besar pada saya.
pastinya ada financing end yang membantu quantum meter to grow. Saya tengok dari segi financing dia macam mana. And then trading platform. Ini yang angle yang saya lihat. Tuan-tuan mungkinlah boleh tengok dari segi angle lain. Tapi ini yang angle yang saya lihat. Okay. Kemudian, let's go one by one. Okay. Dari segi syariah compliance. Okay. Kita cek balik syariah compliance, quantum meter rupanya bukan sahaja diberikan pronouncement, syariah pronouncement daripada dalam negeri, malah quantum meter juga diberi pronouncement daripada luar negara. So we have at least 3, 4, dekat dulu 5 badan pemantauan syariah yang acknowledge quantum meter adalah satu platform yang patuh syariah. Okey. Okey, yang pertama daripada Tawafuk Konsultasi Sdn Bhd dalam Malaysia yang memberi pronouncement kepada quantum meter yang produk quantum meter GSA, GCA dan GE adalah produk yang patuh syariah. Tawafuk konsultasi ni tuan-tuan boleh tengok dekat Security Commission, di mana tuan-tuan boleh cari Tawafuk konsultasi ni adalah satu syarikat yang diberikan license oleh SC untuk memberikan yang boleh bagi syariah compliance punya certificate. Okey, kena check ini, tuan-tuan kena check. Jangan percaya apa yang saya cakap semuanya. Apa yang saya cakap ni catat, kemudian pergi Google cari. Sekarang tak susah nak cari. Tak perlu butuh surat, tak payah. Pergi Google, pergi pada SC, tengok Tawafuk konsultasi ada tak kat situ? Ada. Kemudian pergi Tawafuk konsultasi, pergi tengok siapa yang dia bagi syariah compliance tadi. Bank Islam contohnya. Tengok ada tak quantum meter. Pergi check. Okey. Kemudian kita ada juga pronouncement syariah compliance daripada Raqabah. Raqabah ni syarikat patuh syariah yang bertapak di mana? Di New York. Kenapa sampai ke New York? Kita ni kat Malaysia kan? Sebab quantum meter quantum meter adalah satu syarikat yang akan di full listing dekat Nasdaq. Sekarang ni OTC ya. OTC Nasdaq now, insya-Allah dalam mungkin tahun depan first quarter mungkin akan di full listing dekat Nasdaq. QME kita namakan. Okey, akan di full listing lah. So bukan memang di Nasdaq siapa ada kat sana? Tesla, Microsoft, Amazon, big player ada kat sini. Now quantum meter bersaing dengan company-company macam itu di Nasdaq nanti insya-Allah. Okey. Kemudian kita tengok balik since quantum meter dah masuk Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang menitik beratkan tentang syariah compliance. You go to website, kemudian tengok dekat Fintech Syariah Indonesia. Ada di sini. Quantum meter Sdn Bhd ni. Ada di sini. Okey, adalah syarikat yang patuh syariah. Kemudian, last but not least, sebagai ahli kepada World Gold Council, quantum meter perlulah patuh syariah IOV standard. IOV ni bertapak di Bahrain, di mana kesemua members kepada World Gold Council perlulah patuh syariah. Okey, itu dari segi syariah compliance. Okey. Kemudian kita tengok balik dari segi reputable supplier ataupun source. Kat mana quantum meter ambil emas mereka ni? Jadi supplier pada quantum meter currently adalah daripada mana? Daripada Perthmin yang pertama. Perthmin adalah satu syarikat gergasi Australia di mana pemilikannya adalah kepunyaan Western Australia government, satu-satunya syarikat yang dimiliki oleh kerajaan, syarikat emas yang dimiliki oleh kerajaan. Perthmin adalah kalau kita tengok balik adalah top 5 in the world. Top 5 in the world. Okay. Top 5 in the world. Nombor 3 if I'm not mistaken. I'm not sure. Kemudian quantum meter ambil juga gold daripada physical gold daripada IGR, Istanbul Gold Refinery. Kemudian insya-Allah nanti quantum meter bakal mengeluarkan our own gold from our own refinery, from our own gold mining Besra di Sarawak, di bawah Sarawak, insya-Allah. Doakan semoga quantum meter terus maju ya. Okey, baik. Kemudian dari segi security-nya, macam saya cerita tadi, saya tak nak walaupun duit saya RM10 tadi hangus, hilang entah ke mana without trace. Jadi di quantum meter, kesemua emas yang kita beli tadi diinsurkan oleh Lloyd's of London dan disimpan di mana? Di Brinks Singapore. Kenapa sampai Singapore? Itulah yang terdekat dengan Quantum Malaysia. Dekat Brinks Singapore bukan sahaja Quantum meter sebagai klien, tetapi juga bank-bank di Asia Tenggara dan player yang besar-besar simpan dekat Brinks. Okay, and it's 100% covered.
by Lords of London. Lords of London, tuan-tuan, BRICS ni, contoh BRICS ni ada berada dalam 110 buah negara. Dia berada dalam 110 negara. Kepakaran dia adalah menjaga macam ni lah. Okay, and Lords of London dah, pakcik ni kalau dia hidup, dia berumur berapa? 350 tahun dah pakcik ni kalau hidup. Okay. Dan ni kita study balik, siapa Lords of London? Rupa-rupanya dekat Malaysia ni, banyak insurans yang di refer balik kepada Lords of London. Kenapa? Sebab Lords of London dah yang pioneer dalam insurans. Okay. Baik. Kemudian, kita tengok credibility quantum metal dari segi reputasinya. Rupa-rupanya quantum metal ni berkolaborasi dengan 4 local bank. Sekarang ini, saya dengar-dengar ada satu lagi bank yang akan join. Tak sure yang mana, nanti kita tunggu saja announcement daripada SU. So, bank like Afin Bank, okay? Like Afin Bank, Bank Muamalat, Alliance Bank, Al-Rajhi Bank. Jangan percaya dekat saya. You pergi dekat Google, you type Afin Bank Quantum Metal. You type Bank Muamalat Quantum Metal. You type Alliance Bank Quantum Metal. You type Al-Rajhi Bank Quantum Metal. First page you akan tengok, pembekal emas kepada bank ni adalah Quantum Metal sedia berhad. Don't trust me. Don't trust what I've said. Don't trust what I show you. Trust your information sendiri. Okay? Baik. Bukan sahaja bank tempatan, rupa-rupanya ada satu bank nombor 1 di dunia, ICBC Bank, bekerjasama dengan Quantum Metal. Dia lantik Quantum Metal sebagai eksklusif distributor kepada Panda Commodity Gold Coin. Ini. Bayangkan bank nombor 1 di dunia melantik Quantum Metal sebagai eksklusif distributor untuk Panda Commodity Gold Coin. Luar biasa, tuan-tuan. Kalau tak percaya, tak senang nak bekerjasama dengan bank tadi, you guys pergi jumpa officer bank, Maybank ataupun CIMB. Esok cakap, tuan, saya nak supply pen lah, pensel lah, kertas kepada bank. Tengok apa bentuk borang yang tuan-tuan kena isi, bagaimana due diligence dia buat kepada syarikat, tuan-tuan. Okey? Baik. Kemudian, kita tengok lagi dari segi kredibilitinya. Quantum Metal rupanya dia ada supply juga kepada government agency. Dia bekerjasama dengan government agency, iaitu My Angkasa Holdings Sedia Berhad, di mana My Angkasa ni tadi bekerjasama dengan ACO daripada 9-10 buah negara Asia ni, membentuk 10 juta ahli. Jadi My Angkasa dengan ACO ni bekerjasama dengan Quantum Metal membentuk apa? ACO Gold. Kalau tuan-tuan pergi Google ACO Gold, keluarlah satu website ACO Gold sebiji macam Quantum Metal. They are not scammers. Dia adalah collaborative partners kepada Quantum Metal. Untuk ahli-ahli mereka ni lah. ACO Gold. Okey? Baik. Lagi bekerjasama dengan government agensi Arano Tekuk. Arano Tekuk adalah satu collection point untuk physical gold yang bila kita request. Salah satu option yang kita ada adalah kita boleh collect dekat Arano Tekuk selain daripada kita have it delivered to our house, dan kita boleh collect dekat ATM Gold. Arano Tekuk adalah satu syarikat GLC yang bekerjasama dengan Quantum Metal. You guys pergi ke Arano Tekuk, pergi buka pintu, selalunya dekat dia punya information wall dia tu akan nampak satu declaration ataupun surat kerjasama antara Arano Tekuk dan Quantum Metal. Go there and look. Okay? Okay, baik. Kemudian, bekerjasama dengan DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia, ini semua orang dah tahu. Yang terkini bekerjasama dengan Semboyan, di mana Semboyan adalah terkenal dengan satu NGO yang mempertahankan penindasan yang berlaku di Malaysia, yang melawan Along, jadi rupa-rupanya ada titik persamaan matlamat Semboyan tadi dengan Quantum Metal, iaitu apa? Untuk membantu kelangsungan ataupun untuk membantu rakyat-rakyat Marham ni daripada penindasan yang mana untuk memperkasakan ekonomi ummah. Dia sama titik pada. That's why saya difahamkan itu that's the one of the reason kenapa Semboyan join dengan Quantum Metal. Okey. Baik. Dari segi auditing and integrity. Okey. Dari segi integritinya, Quantum Metal is an automatic reporting unit. Dia precious metal dealer, dia ada reporting unit kepada unit AMLA Bank Negara Malaysia. Okay. Jadi that's why that's the reason why kita tak boleh membeli emas melalui CDM machine tu. Kita nak masuk cash kat CDM machine tak boleh. Okay. We can only do that melalui
auto teller dekat counter bank ataupun melalui pembayaran FPX tadi. Itu saja. Okey. Sebab tu untuk mengelakkan berlakunya amla. Okey. Jadi at least two of this syarikat iaitu Tawafuk dan Raqabah akan membuat audit kepada contributors every year without fail untuk memperbaharui syariah compliance tadi. Nak tengok contributor ni ada tak dia pergi melencong ke kiri atau melencong ke kanan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syariah committee ni tadi. Okay, so we don't have to worry about that. Okay. Now, lagi apa lagi kita tengok yang kata? Kita tengok dari segi financing dia ataupun trading commodity trading platform iaitu Quantum Metal bekerjasama dengan Syroka. Syroka adalah satu, kalau dulu berusaha Asila, sekarang Syroka di mana ianya satu e-dagang platform di mana untuk mewujudkan kecairan likuiditi, kecairan cash flow tadi. Bila kita buat financing tadi, di belakangnya ada berlaku jual beli komoditi yang mana hasil daripada jual beli tadi diberikan melalui financing ABC Bullion untuk kita financekan kita punya tawaruk tadi, tawaruk financing tadi. Okay. Dan of course di belakang Quantum Metal lah dua tiga bank, Bullion Bank yang menyokong Quantum Metal dari segi financial. Okay. ABC Bullion Bank, JP Morgan dan satu lagi saya tak ingat berapa. Okay. Baik. Itu yang kita nak tengok. Now, Quantum Metal is going globalization. Okay, Quantum Metal dah sampai kat China, Quantum Metal dah sampai kat India, Quantum Metal dah sampai kat Thailand. If I'm not mistaken, 20 hari bulan 11 ni ada satu pelancaran di Thailand dan berada di Vietnam, di Brunei, di Filipina. Filipina ni kalau tak silap saya di sekitar dalam 17 hari bulan 12 akan berlakunya official launching Office di Cebu, Philippines. Ada dekat Singapura, dekat Australia, dekat Indonesia, dekat South Africa. Kalau kita tengok di sini, numbers of population yang kita boleh do marketing, at least a quarter of world population. So, soalannya, are we ready not? Soalannya, are we ready not? Kita saja yang boleh jawab. Okay, that's why kita kena ada ilmu, belajar sehingga kita masterkan betul-betul produk quantum meter ni. Bukan hanya untuk diri kita, malah untuk orang-orang lain di luar sana. Sebab apabila kita tahu sesuatu yang baik, adalah menjadi satu kewajipan kepada kita untuk spread the words and ajak mereka ke arah kebaikan juga. Okay? Baik. Itu saja untuk sesi pertama. Kita tahu Quantum Metal adalah satu syarikat yang patut syariah 100%. It's a legit company, ada legal standingnya, trusted, complete ecosystem. We have digital and physical goal, bukan hanya digital seperti orang luar cakap yang tak faham tu. And our goal is all 100% insured. So setakat ini untuk sesi yang pertama ni ada soalan tak? Kalau tak faham tanya. Ada soalan? Silakan. Okey, saya nak baca soalan sekejap. Saya bukan Ustaz Awni. Okey. Jauh sekali. Ilmu agama langsung tak ada saya. Okey. QM tidak ada kena-mena dengan quantum metal. QM tidak ada kena-mena dengan Israel. Untuk Anita Shah, tak ada. Yes, betul. Quantum metal adalah 100% syarikat Malaysia. Yes, betul. Malaysia ada goal sendiri. Maksud Malaysia ada goal sendiri. Ahli quantum sepatutnya dah faham. Okey, betul. Tolong update. Okey, tolong ulang 4 break tadi. Tolong ulang 4 break tadi lepas. Break mana? Break mana? Brings. Okey, apa nak diulang? Okey, Brings adalah satu tempat yang quantum metal engage third party vault yang quantum metal simpan emas kita semua. Okey, jadi quantum metal tak simpan emas di office mereka. Baca balik ada akad kita tadi, bila kita beli emas ada term and condition dia kan, disimpan di sana. Okey, walaupun serendah RM10. Tidak, quantum metal ada bukan sikap MLM. Orang kata quantum metal bukan. Quantum metal ada bukan MLM. Quantum metal adalah syarikat affiliate. Ada beza MLM and affiliate. MLM ni you kena reach certain target. You have to
maintain certain sales, ada. Dia sangat berbeza MLM dengan affiliate. Ah, company yang buat affiliate sekarang, banyak company yang buat affiliate sekarang. Contoh Nike, Microsoft. Bukan, dia bukan multi level. Okay. Nanti kita ada topik lain nak cerita pasal apa beza MLM dan affiliate. Okay. Tuan Zamri. Okay. Kita stop yang ini dulu. Saya stop sharing yang ini. Kita pergi kepada second session kita pada malam ni, insyaAllah. Okay. Second session kita bermalam ni. Okey, sekarang boleh nampak yang second session malam ni? Nampak? Please say nampak, ya. Tak nampak pun cakap. Nampak? Okey, terima kasih banyak. Okey, now. Modul 2. Product Mastery ataupun Economy Recovery Solution ataupun solusi pemulihan ekonomi yang kita nak bincangkan pada malam ni. Malam ni kepada yang baru tu mungkin agak berat sebab apa? Kalau dah lama memang dah macam kacang goreng lah, senang. Mungkin tuan-tuan lebih pandai daripada saya. Okey. Baik. Pertama sekali, kita kena always seek knowledge dengan bertanya. Kenapa tak tuan-tuan? Kat sini ramai perbezaan konsultan quantum metal ataupun investor di quantum metal yang dapat keuntungan beratus persen setahun. Konsultan quantum metal yang daripada kalangan student, daripada kalangan housewife dapat income 5 hingga 6 angka berbanding dengan orang yang dah belajar universiti, ada grade degree and what not, tetapi masih tak faham, masih tepuk dahi kerana aku rugilah. Macam mana dia buat duit dia tak faham lagi. Sebab apa? They are lack of knowledge. Sebab mungkin dengan kesibukan jadual hari-harian, mereka tak sempat nak belajar. Ada siang hari punya Zoom pun kita ada, malam pun kita ada, physical training pun kita ada, tetapi sentiasa memberi alasan untuk tidak belajar. Itu salah kita. Okay? So saya percaya, okay, knowledge ni, ilmu ni, dia will opens the door to opportunity. Dia akan membuka kita, dia akan memberikan kita kunci untuk membuka kepada peluang-peluang ataupun kejayaan-kejayaan dan juga kekayaan. Itu adalah knowledge. Contoh, kalau you guys ada 2 juta ringgit sekalipun sekarang ini, esok you guys boleh kena tipu. Sebab apa? Sebab tak ada knowledge. Sebab apa? Masuknya satu tempat pelaburan yang menjanjikan bagi 2 juta, setiap bulan you guys akan dapat 500,000 contoh. 500,000. Orang kita memang suka sangat. Letak 1,000 dapat bulanan 10,000 sebulan. Suka sangat orang-orang kita ni. Jadi, oleh sebab itulah kita sebagai orang Islam especially, kita dianjurkan untuk belajar, selidik dulu sebelum kita share benda-benda yang baik kepada orang lain. Okay? Itu adalah semalam ni kita nak belajar, kita nak mantapkan ilmu kita, insyaAllah. Okay? Supaya kita tidak tertipu, supaya kita boleh sahkan quantum method adalah satu platform yang baik pada aku dan kepada orang lain. Alright? Okay. Saya cuba nak, ini saya nak ajar diri saya. Saya nak ajar diri saya. Dulu saya mungkin di sini. Kalau ada rezeki lebih, mungkin kalau ada lebih, saya akan simpan. Saya akan sedikit asingkan untuk simpanan masa depan lah konon-kononnya. Tapi at the end of the year, almost every year, tak ada simpanan. Now, bila saya masuk quantum metal, saya belajar ni. Saya belajar, daripada aku menyimpan duit, dia baik aku simpan emas. Kenapa? Duit cepat bocor. Selain dia selalu senang kena curi dengan inflasi, duit ini cepat bocor. Kita segeram je duit ni. Tapi apabila kita convert duit kita kepada emas, transfer kepada emas dan kita menyimpan emas, kita rasa sayang. Saya rasa sayang. Atas dasar emas dan duit tadi. Kalau kita tengok, keduanya ini adalah saving. Tetapi perbezaannya sangat nyata. Duit, yes, bila kita simpan duit berapa sebulan, kita selitkan, nilai dia punya numbersnya akan bertambah besar, makin besar, makin besar. Tetapi nilai sebenarnya duit itu semakin berkurangan. Sebagai contoh, kalau RM50 yang 20 tahun lepas, kita boleh beli macam-macam dengan RM50. Tetapi RM50 sekarang,
Macam-macam kita tak boleh beli. Okey. Emas on the other hand, walaupun dia hanya berdikit-dikit tetapi nilainya macam saya cerita tadi, high liquidity appreciating asset. High liquidity bermaksud kecairan yang tinggi yang asetnya sentiasa meningkat naik saban tahun. Okey, macam kita belajar pada awal tadi, emas dah naik 8 kali ganda for the past 20 years. 8 kali ganda, tuan-tuan. Okey. Sangat luar biasa. Okey, itu adalah emas. Okey, now. Ini adalah fakta yang tuan-tuan boleh cari, boleh buat sendiri. ROI investment berdasarkan 6 tahun ke belakang daripada tahun 2017 hingga tahun 2022. Okey. Kalau kita tengok yang color biru ni, color biru ya. Color biru ni, FD secara average ni dia membagi 2.42% per year. Tabung haji bagi 3.02 per year dalam 6 tahun. Kalau last year dia bagi 3.1%, ESB 5.6 walaupun last year dia bagi 4.1% saja. KWSP in average 5.86, unit trust lebih kurang 8%. Unit trust paling tinggi. Tuan-tuan nampak tak pak cik yang pakai ni, pak cik ni. Ni yang bawa guni. Ni pak cik ni panggil ni pak cik inflasi. Pak cik inflasi lah yang mencuri kita punya duit ni sebenarnya. Contoh, kalau kita pergi ASB 4%, katalah kita dapat 4% ASB. Okey? Dividen 4%. Kita tahu tak inflasi sekarang ni rate 4%? Jadi 4 minus 4 berapa sebenarnya kita dapat? Sebenarnya value duit kita adalah zero. Tak dapat apa-apa. Jadi malam ni kita cuba nak belajar daripada single digit keuntungan per year ni tadi, kita nak jump kepada 3 digit. 100%, 120%, or even 80%, 70% is more than apa yang diatawarkan sebelum yang konvensional ni. Ini yang kita nak. Macam mana kita nak buat? Kita sama-sama belajar, insyaAllah. Adakah garanti saya cakap ni? Tak garanti, tuan-tuan. Ini adalah potensi yang kita boleh dapat dengan quantum metal ni. Okey? Baik. Now, okey, untuk orang-orang yang baru, yang dah register, pertama sekali tuan-tuan pastikan KYC tuan-tuan ni sudah lulus. Know your customer ni sudah lulus. Bagaimana nak tengok KYC ni? Pergi kepada edit profile, pergi kepada user setting, tekan edit profile, tengok dekat atas-atas tu, tengok KYC pangkah ni warna merah ke ataupun warna hijau, right? Kalau masih pangkah, maka tuan-tuan perlu buat apa? Pergi pada user setting, pergi kepada bank account, edit profile, kemudian pergi kepada upload KYC. Kena buat tiga-tiga ni. Bank ni perlu isi semua details yang ada asterisk warna merah. Semua tu isi, yang lain biarkan kosong. Kemudian paling penting kena attach bank statement. Attach bank statement yang boleh dibaca. Jangan attach belakang tak nampak apa. Attach bank statement yang boleh dibaca. Okey? Yang ada logo bank, nama kita dan account number kita yang boleh dibaca. Kemudian edit profile ni tadi, lengkapkanlah detail-detail kita di sana. Especially letakkan nomini tu tadi. Penama untuk account yang akan take over account kita sekiranya kita dah tak ada nanti. The best thing about quantum meter ni, apa yang kita buat di quantum meter, we can pass on to nomini kita sekiranya kita dah tak ada. Okey. Kemudian paling penting ni upload KYC ni. KYC maksud apa? Know your customer. Bank negara punya standard ni KYC kita pakai ni. Jadi kita upload IC kita depan dan belakang berwarna, biar nampak nombor tu, nombor IC nampak, muka kita nampak, boleh dibaca depan dan belakang. You buat yang ni, insya-Allah you punya ni akan diluluskan. Okey. Setelah KYC dah lulus, apa yang perlu buat? Ini paling yang saya nak cakap ni. Tolong usahakan tuan-puan layak jadi introducer. Kerana apa? Kerana kita nak bagi emas percuma ni kepada tuan-tuan. Ataupun profit pasal mula-mula beli, ataupun rebate, ataupun commission, tak kisahlah kita nak pakai nama apa. Janji kita beli je GSA atau buat GCA atau beli GAE, kita terus dapat profit. Mula-mula dia terus dapat profit. Iaitu kalau GA10 kita dapat 2%, kalau GA5 kita dapat 1.5%,
Kalau GSA kita dapat 0.5%. Macam mana nak jadi teruser tadi? You beli 1 unit GE kali 10 atau 3 unit GE kali 5. Sekiranya tuan-puan dah buat ni dan KYC tuan dah lulus tetapi tuan masih belum jadi teruser, please contact balik tuan-tuan punya leader, yang direct leader ke atas tuan-puan. Supaya mereka upgrade tuan-puan cepat-cepat. Kalau mereka tak upgrade juga, boleh hubungi saya. Tukar bawah refer saya. InsyaAllah. Gurau je. Gurau. Okay. Baik. Now, these are the 3 produk yang kita dah cakap-cakap tu lah. Economy Recovery Solution. Ini semua dah nampak banyak kali kan. Semua ni. Tapi saya tak nak pakai yang ini sebab ini terlalu banyak nak baca-baca. Kita nak bagi mudah aja malam ni. Okay. So, kenapa saya bersama Quantum Meter sehingga sekarang? Dah going to 3 years dah saya ni. Baru 2 years. Okay. 2 tahun lebih. Okay. Sebab ada 2 unsur ni. Menyelamatkan dan memaksimumkan. Quantum Meter punya produk, they can preserve our asset and they can enhance our asset. So, anda yang mana satu? Saya dua-dua. Ni saya nak. Okay. Anda yang mana? So, malam ni kita nak tengok bagaimana yang dikatakan kelebihan Quantum Meter ni yang konon-kononnya boleh menyelamatkan kita ni. Boleh menyelamatkan ekonomi kita ni. Dan bagaimana ia boleh memaksimumkan. Kita nak tengok malam ni. Kita nak belajar sama-sama. Kita nak tengok malam ni. Okay? InsyaAllah. Now, saya nak tuan-puan ambil fotogenik. Tuan-tuan ambil gambar dengan fikiran tuan. Tengok gambar rajah ni. Okay? So, basically kita ada 3 produk utama. Sekarang tambah satu lah Quantum Meter. Dia ada Quantum Meter Jewelries. Tapi Quantum Meter Jewelries adalah satu brand yang daripada Quantum Meter, tapi Quantum Meter is this, under Quebec, kita under Quebec semua, dan ada Quantum Meter Jewelries. Okay. So, kalau sempat malam ni saya cover pasal Quantum Meter Jewelries sikit sebagai teaser, insyaAllah. Okay, saya cover sikit Quantum Jewelries selepas habis topik ni, insyaAllah. Okay, now, kita tengok satu persatu contoh GSA. You guys nampak tak transform ni? Transform ni bermaksud tukar daripada duit kertas kepada satu currency yang lebih superior daripada RM, daripada USD kepada ni. Kepada bos kita ni, kepada emas. Daripada duit kertas kepada emas. Tukar saja. Okey, itu GSA. Cuma fungsi di GSA ni ada berapa fungsi? We can buy, we can sell, and we can transfer. Transfer macam kita transfer daripada CIMB kepada Maybank, Maybank kepada Maybank. Tapi transfer GSA ni adalah bentuk grammage ataupun duit RM. Kepada siapa? Kepada Quantum Meter members sahaja. Okay. Kemudian dia ada fungsi physical withdrawal. Physical withdrawal. Okay. Di mana kita boleh claim our physical gold kalau cukup value-nya 1 gram, 5 gram, 10 gram boleh. Nak physical withdrawal ada 3 jenis. Yang pertama, kita boleh collect ke arah tukar seperti saya mention awal tadi. Yang kedua, kita nak rumah aja, minta dia hantar ke rumah macam bos kita, boleh. Yang ketiga, kita boleh minta melalui ATM Gold. Kita pergi dekat ATM Gold di Penang ataupun di KL, kita boleh withdraw our gold di sana. Boleh. Okey, itu GSA. Saya tak nak cerita banyak pasal GSA malam ni. Okay, saya nak cerita pasal 2 beradik ni. Okey, GCA dan GE. Yang mana 2 beradik ni saya katakan dapat menyelamatkan, dapat menggandakan atau memaksimumkan. Sekiranya Quantum Meter hanya menawarkan produk GSA, then I don't think ramai yang mengikut GSA. Yang ramai yang akan join Quantum Meter. Okey, memang akan ada join tapi tak seramai orang akan join Quantum Meter, tak jadi viral sekali tak ada 2 beradik ni, GCA dan GE. Okay. So malam ni kita nak fokus pembelajaran kita kepada GCA dan GE ni tadi. Okay. Baik. Now, GCA, preserve. Nampak tak preserve? Preserve ni, ini saya katakan dia menyelamatkan. Preserve, dia boleh menyelamatkan perbelanjaan hangus kita yang dah lentung-rentung semua ni sebelum-sebelum ni. Okay. Ini kita nak belajar malam ni. Dia betul preserve. Nampak preserve preserve menyelamatkan. Malah GCA ini bukan hanya menyelamatkan. Dalam GCA itu sendiri ada elemen menyelamatkan dan menggandakan.
Itu GCA. Okay. Now, yang produk yang abang dia ni, G/10, killer produk di quantum metal, nampak tak perkataan enhance? Enhance tu sendiri bermaksud ganda, bermaksud memaksimumkan. Jadi kita kena faham semua produk ni. Jadi secara summary-nya, okay, saya nak bagi tahu kat sini. Contoh, kalau kita ada RM1000 di sinilah. RM1000. Okay. Kita dah ada RM1000, tukar kepada emas, katalah kita bagi, nak kira mudah, 200,5, kita dapat 4 gram. So that's it. Itu yang akan berlaku dekat GSA. Kalau kita perform membeli QM sale atau beli emas di GSA, ini yang kita dapat. Ada 1000 dapat 4 gram. Katalah harga 200,5. Okey. Untuk GCA pula apa yang akan berlaku? Kita ada 1000 di sini. RM1000. Kita akan dapat 4 gram. Dia tak berhenti kat situ. Kita akan dapat plus cashback 85%. Nampak 85%? Berapa? 800,5. Itu GCA. Kejap lagi kita akan goreng dekat GCA lama sikit supaya you guys faham. Okay. And then yang ketiga, katalah GAE, kita ambil lah yang 10 kali ganda. GAE ada 2, 5 kali ganda dengan 10 kali ganda. Katakanlah kita ada the same 1,000. Okay, contoh nak paling mudah. You get berapa? Ini dapat pagar, ini akan dapat 40 gram. Macam tu. Nampak tak? GSA, you ada 1,000, you tukar daripada duit kertas kepada emas. That's it, you menyimpan duit you dalam bentuk emas. Instead of 1,000, you ada 4 gram. Satu. Ambil gambar ni. GCA, you ada 1,000, you have 4 gram of gold and you get cashback 85%. Kenapa? Sebab you request GC ni. You nak gold convert balik, you dapat 80%. Ini the nature of the business untuk produk ni. Okay. GAE, you ada 1,000, you get 40 gram. Okay, ini dua ni kita akan ulas panjang sikit pada malam ni, insyaAllah. Baik, boleh faham? Okay. Now, so kita nak cover yang kita cakap ada dua elemen ni. Kita cakap nak cover bagaimana quantum metal ni, produk quantum metal ni dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan belanja hangus kita. Okay. Contoh, kita dah masuk dah ni. Kita dah masuk dah ni. Okey, ini adalah GCA flowchart. Okey, GCA flowchart GCA. Okey. Kalau dulu kita dapat gaji di sini. Saya dulu. Daripada sini terus saya bayar kereta, bayar rumah, bayar hutang kredit kalau dah, bayar bil-bil, anak sekolahnya, bagi orang tuanya, balik kampungnya, beli minyak, semuanya di sini. At the end of the day, gaji saya daripada bank, pulang balik kepada bank. Jadi at the end of the day, saya tidak ada apa-apa. Itu saya dulu. Now, setelah saya belajar pasal GCA, so now what we need to do now adalah, okay, kita padam yang ni. You dapat je gaji, Mr. Jadi bagi tahu, terus beli emas. Terus beli emas. Katalah gaji 5,000, beli emas 5,000. Gila ke apa Mr. Jadi ni? Beli emas habis nak makan apa? Ini adalah beauty of GCA. Ingat tak GSA tadi? Bila kita beli emas 5,000, kita akan dapat emas bernilai 5,000. Kalau 4 gram 1,000, kita dapat dalam 20 gram. Itu saja. Ini kalau setakat ini saja dia hanya GSA. Now, kalau you tick convert dalam sistem tu ada you boleh tick convert, you request GC maksudnya. What are you doing actually? Ini saya masukkan buat GCA ni tadi. Dia pergi ke sini, okay, you are actually cakap dekat sistem, look, sistem, QM, aku nak save 100% gaji aku. Aku nak spend 85% gaji aku. Ini akan berlaku. So what you do, you dapat saving 100% of your goal, of your gaji tadi, dalam bentuk emas. 5,000 tadi, 5,000 gaji, tersimpan dalam bentuk emas. Berapa? Katalah 20 gram ataupun 17 gram, bergantung pada harga semasa. Kemudian, you will get cashback 85%. Iaitu berapa? 4250. Ini yang berlaku dekat quantum metal. From here, apa you nak buat dengan 4250? It's up to you. Di sinilah you belanja. Knowing that, you dah ada emas tersimpan dalam account ini, dalam holding inventory you. Ini flowchart dia. So, let's go further advance sikit. Okay. Now. Okay. Mr. JD kata, quantum metal kata, GCA ni dia boleh preserve.
Kita nak guna bahasa mudah, dia nak selamatkan gaji dulu. Kata, okay guys, you dapat gaji, come on, selamatkan gaji dulu. Don't do anything yet. Don't do something stupid macam dulu-dulu. Okay, dapat gaji terus belajar. No. Okay, now you dah belajar pasal GCA, you selamatkan gaji. Macam mana nak selamatkan gaji di quantum metal menggunakan produk GCA? Dia macam ni. Contoh, katalah kita bergaji 10,000. Okay, now mesti jadi beritahu, dapat gaji beli emas. Dan ikutlah kita beli emas. Katalah pada harga sekian-sekian, you dapat emas sebanyak 37.38 gram. Fine. And then mesti jadi beritahu, you will get 85% back. Tunggu. Alhamdulillah masuk 8,500. So, mesti jadi beritahu 8,500, this is where you spend. Ambil lah duit ni sampai habis licin, tidak ada masalah. So, what you do? Di sinilah you bayar keretanya di sini, you bayar rumahnya di sini, you bayar segala bil-bil you di sini, you belanja di sinilah you habiskan. Sekejap saya minum air. Sangkut-sangkut. Sekejap. Okey, baik. So, you dah habiskan. So, kalau you tengok dekat sini, senario ini, you tengok apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang dah berlaku dekat you punya aset sebenarnya? You tengok contoh dua ni. Apa yang berlaku sebenarnya? So, you have, initially you ada 10,000 gaji. Kemudian you beli emas. Beli emas. Yang bernilai berapa? Bernilai 10,000 lah emas tu. Kan? Okay. Kemudian, you dapat berapa? 8,500 balik. So, kalau you total up dua ni, tiba-tiba you punya aset dah bertambah pada 18,500. Maknanya you punya aset daripada 10,000 dah bertambah sebanyak a factor of 1.85 ataupun 85% daripada 10,000. Nilai aset itu yang berlaku. Orang risau beli ni tak dapat 85%. That is wrong, tuan-tuan. You do GCA, you will get roughly about 85% back cash. Ini wajib berlaku. Okay, ini wajib berlaku. Yang tak wajib berlaku selepas ni yang saya nak cerita ni. Okay. Yang ini wajib berlaku. Okay, baik. Let's do some calculation sikit. Yang simple-simple je. Contoh, saya ambil gold punya increment about 15%. Contoh, nak buat 10% tak kisah. Saya nak bagi faham konsep dulu. Okey, 15% daripada harga LME ni tambah 15% banyak ni, another 15%, another 50%. So tahun ke-7 dia dapat harga 665. Kenapa saya pilih 7 tahun? Saya suka nombor 7. You guys nak pilih 5 tahun boleh, nak pilih 2 tahun boleh, nak pilih 1 tahun boleh. Suka hati nak pilih berapa tahun. Okey, nak 6 bulan, sebulan pun boleh. The ultimate goal untuk GCA ni adalah kita nak let our goal ni tadi bekerja untuk kita 24/7 ni tadi didarabkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kita beli. Kita beli harga ni kan, kita nak make sure lebih tinggi daripada harga kita beli supaya kita akan dapat keuntungan balik. Itu ultimate goal. Jadi kalau you beli satu hari ni, esok you tengok tak untung-untung, maka you bukan orang emas. Okey, you masih orang duit. Okey, kita nak tukar, kita nak jadi orang emas, kita tak nak jadi orang duit. So GCA ni bersifat long term. Untuk siapa? Untuk semua lapisan masyarakat. Okay. Now, and then kita dikenakan fee, profit fee ataupun dulu dipanggil management fee sebanyak 3.5% ke atas advance ataupun cashback yang kita ambil tadi 8,500. Okay. At daily rest. The lowest in the world. 3.5%. The lowest in the world. 3.5% daripada 8,500 adalah 97 tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-7 dah jadi 2,000. The best part of doing GCA ni adalah tuan-puan dengan ni we do not have to pay yang ini. Bermaksud saya we don't have to pay ni, ingat jangan kod saya bulat-bulat. Kita tak perlu risau nak bayar fee dia bulan-bulan atau tahun-tahun, tak payah. Baik, bila masa kita bayar, bila kita tengok keuntungan kita dah. Kita tengok akaun kita dah untung. Macam bila kita nak bayar, contoh. Tahun 2028, 7 tahun kemudian harga emas dah naik 665. Berapa gram kita ada? 37.38.
Jadi 37.38 tadi kita darab dengan harga 665 yang dah naik tadi. Dan nilai emas kita pada masa tu adalah 24,857. Ini nilai kita. Okey. Sekejap saya tutup dulu video ni. Saya takut dia ganggu dah. Saya takut dia ganggu ke flow tadi. Saya tutup. Saya tutup video. Okey. Jadi ini nilai emas kita. Adakah kesemuanya kita punya? Bukan lagi. Ingat tak? Fee kita tak bayar. Tak bayar lagi. Yang kita dah ambil kita tak bayar lagi. So apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Okey. Ni adalah current value dia. 7 tahun kemudian. Ingat tak kita dah pakai 8,500. Ingat tak the fee ni? Yang di sinilah kita bayar fee. Bila kita bayar fee? 7 tahun kemudian. Bila kita nak bayar fee? 10 tahun kemudian. Bila kita nak bayar fee 15 tahun kemudian. Apabila kita melihat akaun kita dah untung banyak. Masa itulah kita decide untuk buat termination untuk this particular account. Jadi, apa yang akan berlaku? 24,000 tolak 8,500 tolak 2,000, kita dapat balik 14,275. Bayangkan gaji kita 10,000 7 tahun lepas ni tadi, kita dah habiskan pakai 8,500 ni. Dah habis pakai. Tiba-tiba datang balik 14,000 ni. Sebab apa? Dia datang balik sebab kita tak sandarkan dia pada kenangan. Kalau kita sandarkan kepada kenangan, kita akan hanya dapat kenangan saja. Di sini kita sandarkan dia kepada emas. That's why kita dapat balik sebab di atas keuntungan emas tadi. So ini baru sebulan kita buat, ingat kita buat sebulan ya. Kalaulah kita buat setiap tahun 7 tahun lepas, kita darab dengan 12. Kita darab dengan 7 tahun. Berapa kita akan dapat? Kurang lebih 1.2 juta. Menunggu kita, tuan-tuan. Banyak tak banyak? Banyak ke banyak sangat ni? Ini adalah konsep GCA. Okey, ini adalah konsep GCA. Boleh faham? Okey, kita teruskan sikit lagi. Okey. Ni saya tak nak cover. Okey, contoh kita buat comparison dah orang yang bergaji 5,000. Dia tak nak buat GCA, tengok yang ni dulu. Tapi this guy, dia tak nak buat GCA pun dia dah ada ilmu emas. Ilmu emas biasa, ilmu emas yang berpuluh-puluh tahun dulu, bukan ilmu emas sekarang. Allahu Akbar. Bukan ilmu emas quantum metal. Okey, kena ada beza ilmu emas quantum metal dengan ilmu emas yang sebelum ni. Bergaji 5,000, apa dia akan buat? Dia akan spend terus. Katakanlah this guy dia dah ada sedarang menyimpan emas. 5,000 ni dia 50% daripada 5,000 tadi dia hanya spend 4,250. Okey, kemudian lagi 750 tadi disimpan dalam bentuk emas. So dia spend 4,250, dia nak simpan yang balance dalam bentuk emas. So 750 katalah emas bahagi 300 dia dapatlah 2.5 gram gold. Okey. Kemudian sekiranya emas naik 100%, jadi dah naik, dia dapat 1% keuntunganlah. Daripada 700,500 dia naik kepada 1,500. So dia untung 700,500. So basically dia untung berapa? Dia untung 700,500 sebab emas naik 100%. Okey. Okey. Jadi ini yang tak buat GCA. Tapi dia dah ada ilmu emas, tapi dia tak nak faham pasal ilmu GCA. Now, orang yang faham pasal ilmu GCA, gaji 5,000 pertama sekali mesti jadi begitu apa? Terus pergi beli gold. Harga 5,000. So dengan 5,000 dengan harga semasa dia dapat sekitar 16.67 gram and dia dapat cashback 4,250 for him to spend. Sekiranya emas naik 100%, jadi harga daripada 5,000 ni tadi, dia darab 16.67 ni tadi, darab dengan 600, dia dapat 10,000. So you guys nak 10,000 ke you guys nak 1,500? Terpulang masing-masing ya, terpulang. Kalau saya nak 10,000. Okay. Baik. Okay, now satu lagi analogi. Tadi dia dapat 50% tadi, dia beli. Sekarang ni dia tak nak beli emas, dia simpan dalam bentuk cash. Ini dia simpan 50% dalam bentuk cash. Ini yang dulu. Dia simpan cash 50%, 700,500, bergaji 5,000, dia spend 4,250.
At the end of the year, dia dapat berapa? Dia dapatlah 9,000. 7,700 darat 12, 9,000. Kemudian, yang GCA ni pula, ini yang kita cadangkan ni. Dia simpan 100%, nampak tak? Ini simpan 5%. Macam mana simpan 100%? Dia beli ke semua 5,000 tadi, emas dapatlah sekitar 20 gram. Tak kisahlah kita buat analogi bagi sama-sama, bagi mudah faham. Kemudian dapat 85%, 4,250. Bottom line is, 4,250 dapat dibelanja di sini. Di sini pun dapat belanja 4,250. Di sini simpan duit, di sini simpan emas 240 gram. So, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Okey. Sebelah kiri saya. Okey. Katalah 9,000 ni tadi, Bank Kainah bagi 2% dividen. So, dia dapatlah 180 setahun. GCA katakanlah kita ambil 10% je kenaikan, tolak fee, tolak segala macam, dia dapatlah 4,100. So, you guys nak 180 ke nak 4,100? Nak 9,180 ke nak 13,100? Yang mana satu? Saya nak yang banyak. Saya nak yang banyak, sebab saya buat GCA setiap bulan. Okey? Boleh faham? Ini baru setahun. Kalau dia buat banyak tahun, kita tengoklah macam mana rupa dia. Kejap lagi kita akan cover yang tu. Okey? Baik. Okey. Dalam kita nak buat GCA ni tadi tuan-tuan, kalau awal tahun kita kata misi 2023, kemudian nanti kita nak tukar jadi misi 2024. Okey. Kita perlu ada target. Berapa banyak yang kita mampu kumpul. Sebab kita ambil daripada gaji kita kan. And then, berapa lama kita nak kumpul? Adakah selama-lamanya? Jadi sekarang kalau kita nak tahu performance emas kita ni, performance emas kita perlu ada satu target lah. Berapa lama, berapa banyak. Contoh, kalau dengan modal 100,5, kita mampu menyimpan 100 gram dalam masa 28 bulan ataupun 28 kali transaksi. Okey. Sekiranya kita ada modal 1,500, kita mampu simpan 1 kilogram emas dalam masa 28 bulan ataupun 28 kali transaksi. Sekiranya kita ada modal mampu 15,000 sebulan, maka kita akan kumpul emas sebanyak 10 kilogram. Kalau kita ada 150,000, company kita besar, kita boleh kumpul 100 kilogram dalam masa 28 bulan. Mustahil atau tidak? Jom kita buat analogi kat sini. Okey. Contoh yang ini dulu. Gaji. Tak payah susah tuan nak kira 1 kilogram. Orang yang bergaji RM1,000, okey, mesti jadi bagi tahu you pergi beli emas dan buat GCA. Ini dia akan dapat. So dia katalah dia dapat 3.58 gram. So RM1,000 ni sebenarnya adalah modal sementara. Kenapa saya kata modal sementara? Sebab kita bayar, kita beli 1,000 dan buat GCA, kita akan dapat 85% balik kan. Jadi yang modal sebenar kita adalah 100,5 sahaja. Ataupun di sini kita bagi apa? Kita bagi force saving. Force saving kita ni untuk hari tua kita. Force saving kita. Jadi 3.58 gram ni darat dengan 28 bulat ataupun 28 kali, kita akan dapatlah roughly about 100 gram. About 100 gram dengan hanya 100,5 punya modal sahaja. Okey. 1 gram ni tuan-tuan, kalau orang luar, orang bukan quantum metal, orang bukan yang belajar pada malam ni nak dapatkan 1 gram, dia kena bayar dalam 30,000 tuan-tuan. Sekarang 30,000 lebih. Tapi kita yang berada di quantum metal betapa bertuahnya, especially yang datang kelas malam-malam ni, kita hanya bayar 4,200 saja sebulan. Sorry, kita hanya bayar 4,200 sahaja untuk 100 gram. Itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali. Nampak tak? Katakanlah emas 5 tahun, katalah kita letak je saja RM800 per gram. So, market value ataupun asset value kita yang kita dah ada sebanyak 80,000 dalam 2 tahun setengah je. Kalaulah kita gaji 5 kali pada ni, kita dah ada 400,000. Nampak tak? Luar biasanya kalau kita buat consistently, ada penetapan matlamat kita. Alright? Okey. Katakanlah kita bergaji 10,000. Bergaji 10,000. Jadi kita mampu dapat kumpul 1 kilogram emas. Okey? 1 kilogram emas. Jadi macam mana dapat 1 kilogram emas? Kita dapat sebulan kita dapat banyak ni, darat dengan 28 bulan ataupun 28 kali transaksi, dapat lebih kurang 1 kilogram emas. Orang luar nak beli ke 1 kilogram emas diperlukan 300,000 lebih nak beli 1 kilogram. Tapi kita, betapa bertuahnya kita
kita hanya bayar 42,000 sahaja. Itu pun bukan bayar cash, kita bayar kali. Berapa kali? 28 kali. Katakanlah emas naik RM800 per gram, kita dah ada RM800,000. Kalaulah gaji kita ni 5 kali ganda daripada tu, kita dah ada 4 juta asset value kita. Dengan hanya kita buat macam ni saja. Okey? Baik. Yang ni pun sama. Yang ni kalau ada company yang ada perbelanjaan sebanyak 85,000 ni tadi, dengan cara dia buat 1,000 OPEC dia dulu buat GCA, dia mampu mengumpul emas banyak 10 kilogram dalam masa 2 tahun lebih sikit, 28 bulan. Jadi value untuk 10 kilogram adalah sebanyak 2 juta orang kena beli. Tapi kita hanya bayar 400,000 sahaja, itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali. Katakanlah emas naik 800 per gram, dia dah ada 8 juta asset value dia. Kalaulah OPEC dia lebih besar daripada ni, dia dah ada 5 kali lebih besar, dah ada 40 juta. Ini adalah kelebihan penetapan matlamat. Jadi kita kena ada penetapan matlamat. Berapa gaji kita, itu yang berapa kita akan dapat mengikut gaji kita, grammage kita tadi. Okay, seperti yang saya explain tadi lah. Okey, baik. Okey. Dalam nak buat penetapan matlamat ni, kita nak cadangkanlah. Kemungkinan tuan-tuan punya cadangan idea lebih baik daripada ni, tapi saya nak cadangkan ada beberapa teknik yang kita boleh guna. Contoh, kita menggunakan dari sini kita panggil teknik TPS ataupun teknik pinjam sekejap. Okey? Teknik pinjam sekejap. Okey. Teknik-teknik ataupun inisiatif yang kita buat ini tidak ada kaitan dengan HQ Code Fundamental. Okey? Ini bila kita faham produk dia, terpulang kepada kita, terpulang kepada tim untuk nak berikan suggestion ataupun inisiatif-inisiatif yang selagi dia tidak bercanggah dengan Quantum Meter punya policy, we are okay. Do not introduce something yang boleh against the policy yang Quantum Meter dah tetapkan. Kita akan jadi masalah. Okay? Contoh, ini ada husband and wife. Husband bergaji RM10,000. Si wife ni tidak bekerja, adalah allowance RM1,500 sebulan. Contoh. Si husband ni dah tahu pasal GCA, dia datang kelas kita berminggu-minggu dah, dia dah faham. So apa dia akan buat? Dia buat GCA, RM10,000 dia dapatlah katalah 40 gram. Dia dapat cash RM8,500. So now dia ada total dalam keluarga dia dapat 40 gram kan. So RM8,500 tu dia spend untuk belanja. Alhamdulillah dia dah faham tu. Cuma kita nak suggest kat dia untuk lebih lagi menggunakan teknik TPS, pinjam sekejap. Macam mana dia buat? RM10,000 gaji dia ni, dia beli emas macam biasa, macam step pertama. Okey, dapat RM8,500, dia tunggu di situ dulu. RM8,500 dia tadi apa? Dia pinjam sekejap kepada si isteri ni. Jadi RM8,500, isteri dah ada RM500, isteri combinekan, belikan emas dapat 40 gram dan dapat RM8,500. Si isteri kenalah gentle pulang balik pada si suami, barulah dia berjaya. So isteri ada 40 gram, now dia dah ada double. Okey, 80 gram. Menggunakan modal yang sama saja. Ini husband and housewife. Jadi untuk senario kedua, contoh, dua-dua bekerja, dua-dua gaji RM10,000 katakanlah. Okey. So first husband boleh buat RM10,000. Dia boleh buat dapat ni kalau yang biasalah, dapat 40 gram. Kalau dia dapat RM8,500, dia simpan, dia spend. Isteri pun sama RM10,000, dapat 40 gram, dapat RM8,500, kemudian dia spend. Ini biasa, dapat 80 gram. Tetapi menggunakan teknik TPS ni tadi, teknik pinjam sekejap ni tadi, apa yang kita boleh buat? Tak kisah yang mana satu, contoh si isteri pinjamkan sekejap RM10,000 ni kepada si suami dulu. So daripada RM10,000 dia jadi RM20,000. RM20,000 ni tadi buat GCA, dapatlah 40 gram contoh, kemudian dapat cashback 85%, RM17,500. RM17,500 ini import kepada si isteri. RM17,000. Okay, si isteri carilah lagi RM3,000 daripada saving untuk samakan, lagi RM3K, dapatlah RM20,000. So RM20,000 ni tadi belilah emas buat GCA, dapat 80 grand dan 85% back. Okey, yang ini kemudian bahagikan dua. Satu 50%, sini 50%, RM8,500, RM8,500. Dengan buat cara begini, dia dah grow daripada 80 gram kepada 160 gram. Di dalam quantum meter ni guys, apa yang kita nampak, apa yang kita cuba nak buat adalah kita cuba tambahkan, maksimumkan grammage emas kita.
Kalau dalam bank kita nak tambahkan duit kita bertambah numbernya, dalam emas sama, kita nak tambahkan berat emas. Jadi apa jua cara kita dapat cari untuk kita tambahkan emas kita, okey? Boleh? Okey. Now, okey. Untung ke tidak buat GCA ni? Dah buat GCA mesti jadi beritahu. Untung ke tidak buat GCA ni? Okey. Kalau you guys, ini kita extract daripada sistem sebenar, okey? Kalau you guys nampak ni convert. Convert bermaksud inilah yang dikatakan 85% tu, yang kita convert tu. 85% tu, okey? Jadi ini yang kita dah belanja ni, yang ni. 3180 ni dah belanja. Kalau dulu dah belanja, apa lagi nak bincang, dah belanja, dah habis, kan? Tetapi menggunakan teknologi CA ni, nampak tak net gain ni? Dah tiba-tiba datang balik kat kita $406,000 ni. Ni 1, berapa ni? Ni dekat 2 juta dah datang balik. Nampak tak? Kita dah spend banyak ni, tiba-tiba datang balik. Inilah kelebihan quantum method. Ini baru 2 tahun akaun ni. Akaun ni baru 2 tahun. Datang balik. Kalau sebelum ni memang tak akan datang lagi. Bertuah nak datang. Okey? Kalau tak percaya, berapa lama you guys dah bekerja? Berapa gaji you guys? You guys darab dengan 12, darab berapa tahun untuk you guys bekerja? Sekarang tengok dalam bank account ada berapa? Ada berapa? Dan usah kita menunggu untuk dia datang balik sebab kita tak pernah buat GCA. Okey? Ini GCA. Okey? Now, so kalau kita dah faham GCA ni boleh bagi keuntungan, boleh buat recovery balik, boleh menyelamatkan. Jadi, ini saya. Pinjaman perumahan saya. Okey? Pinjaman peribadi saya. Kalau ada lah. Belanja dapur saya. Pinjaman kereta saya. Belanja sekolah anak-anak. Kad kredit saya. Bil elektrik. Astro, broadband. Segala macam ni. Saya pastikan ianya datang daripada mana? Daripada 85%. Kenapa? 100% saya tadi, saya simpan dalam bentuk emas. Supaya yang hijau yang saya tunjuk tadi, datang balik kepada saya. Itu saya. Itu saya. Okay? Sebab saya tak nak lagi ditipu, 20 tahun, 30 tahun ditipu, belanja kita hangus saja. Tak datang-datang balik. Rupanya mereka dah rancang lama. Kita je lalai, kan? Okey, baik. Sekarang ni saya nak buat simulasi. Ini adalah Malaysia's Income Classification ataupun julat gaji rakyat Malaysia. Ada B40, ada M40, ada T20. B40 ada 4 range. B1, B2, B3, B4. Begitu juga M40, M1, M2, M3, M4. Dan T1, T2. Okey. Now, saya nak buat simulasi dengan kita panggil GCAS. Kita panggil tim kita panggil GCAS. GCA Simulator. Kita panggil apa? GCAS. GCAS. GCAS adalah GCA Simulator. Okay, now. Menggunakan GCAS untuk B40. Katalah saya ambil B40 range 3,000. Okay, range 3,000. Okay. 3,000 sekiranya saya buat GCA setiap tahun. GCA setiap bulan selama 10 tahun. Initial goal price saya 285. Okay. Ini saya nak buat GCA setiap tahun. Jadi, saya perlu survive daripada 3,000, saya perlu survive 2,550. Kan saya survive atau tak? InsyaAllah perlu survive. Saya dah spend 85% sebanyak 306,000. Okey. Dengan secara tak sedar, saya buat 3,000 sebulan, 10 tahun lagi saya akan dapat sekitar 875 gram of gold. Okey, dan 10 tahun lagi emas akan menjadi sebanyak ini. InsyaAllah dengan kenaikan 11% setahun saja. Okey, yang bestnya tuan-tuan, you do this every month, you sudah ada cash reserve you. Bersih, sudah ditolak management fee, sudah ditolak 85% sebanyak 308,000. Iaitu profit simpanan you dah sebanyak 471%, yang for saving you tadi, iaitu recovery dia sebanyak 83%. Maksud recovery ni tadi, you dah spend berapa? 306,000 dah hangus, datang balik 308,000.
Di mana 308,000 ni adanya force saving sebanyak 54,000. Sekiranya kita simpan 50% 4250 daripada sini, 450 sebulan, selama 10 tahun you akan dapat 54,000. Kalau kita simpan cash. Campurlah dividen mungkin dapat 60,000. Okey. Tetapi menggunakan kaedah GCA tadi, 54,000 dah menjadi 308,000, iaitu saving sebanyak 471%. Recovery sebanyak yang datang balik ni. Yang datang balik ni, nampak datang balik. 308,000 datang balik kepada kita. Nampak tak? Ini simulated untuk 10 tahun bagi B40 yang bergaji 30, bergaji 3,000. Kalau you buat GCA setiap bulan konsisten istiqamah, insya-Allah this is what you gonna get. Adakah ini garanti? Tidak, tuan-tuan. Berdasarkan kenaikan harga. It could be lower, it could be higher. Okay. Kenapa? Berdasarkan harga emas. Kalaulah betul harga emas naik sehingga RM809, yes, you will get this, insya-Allah. Tidak tepat, tetapi insya-Allah boleh dianggarkan sebegitu rupa. Dengan assumption of 11% kenaikan setiap tahun. Okey? Ini untuk B40. Bagaimana pula untuk M40? Kita ambil gaji 5,000 untuk jutawan-jutawi ni. Untuk kita jutawan-jutawi ni, ambillah gaji 5,000. Buat benda yang sama setiap bulan buat 10 tahun, yang menunggu you guys tanpa sedar 5,5 juta, 513,000. Tanpa sedar buat macam ni gaji 5,000, you berjaya mengumpulkan emas sebanyak 1.3 kilogram of gold. Okey? Tanpa sedar yang 50% you saving tu 90,000 ni dah berubah menjadi 500,000. Tanpa sedar, you dah menjana profit sebanyak 471%. Tanpa sedar, you dah recovery. Apa you dah hangus ni tadi, hangus lentung ni tadi, hangus ni, datang balik kepada you sebanyak 513,000. Ini adalah kehebatan GCA, the beauty of GCA. Okay? What about orang yang jutawan-jutawi ni, orang yang kilo jutawan, yang gaji 15,000 ni, sama tuan-tuan. Dia dah habis belanja sebanyak 1.5 juta, datang balik 1.5 juta. Nampak tak? Okay. Bagaimana pula dengan company? Company, Mr. JD Sdn Bhd yang bagi gaji kepada B40, M40, T20 tadi. Contoh, gaji mereka ni saya perlukan sekitar 170-180,000. Maka, my OPEX tadi, sebelum saya bayar gaji, saya buat dulu GCA. Selama 10 tahun saya buat, dengan assumption 11% kenaikan emas setahun, yang saya dah spend bayar gaji tadi sebanyak 20.4 juta ni, tiba-tiba datang balik sebanyak 20.5 juta. Bermaksud apa? Bermaksud yang saya bayar gaji kepada B40, M40, T20 tadi, mereka bekerja percuma je untuk saya. Nampak tak? Luar biasa je GCA. Okey, ini Mr. JD bagi tahu dia fokus untuk 10 tahun yang akan datang. Betul tak? 10 tahun akan datang. Now, yang tadi mula-mula kita dah extract daripada holding inventory, spend 3 juta, datang balik 400,000. Itu yang actual selama 2 tahun. Yang ini saya fokus selama 10 tahun. Apa kata kita buat back test? Kita buat ujian, gunakan GCAS ni, gunakan GCAS yang kita buat ni, GCA simulator ni, untuk yang dah berlaku. Kita buat. Kita nak tengok macam mana. Tepat atau tidak kita GCAS ni. Ini kita panggil back test. Okey. Kita buat gaji bulan, katalah saya 20 tahun lepas saya gaji 30,000. Okey, saya buat selama 20 tahun. 20 tahun ke belakang harganya berapa? RM35 saja per gram. Dulu. Saya ambil assumption 11% setahun. Okey, gaji saya 3,000 darab 12 dan 20 sebanyak 720,000. Saya dah habis belanja sebanyak 612,000, sebanyak 85%. Sedar tak sedar saya dah terkumpul emas sebanyak 9 kilo. Okey. Nampak tak ni tuan-tuan? Yang menunggu saya sekarang, sekiranya saya buat GCA 20 tahun sudah, adalah sebanyak 1.7 million. Bersih. Sudah tolak. Management fee sudah tolak 85%. And saya sudah menjana 1,500% keuntungan.
saya dah dapat recovery sebanyak 266%. Maksud apa? Saya dah habis 612,000, dah habis belanja, datang balik kepada saya almost 3 kali ganda. Almost 3 kali ganda. Yang the best part ke atas GCAS ini adalah, GCAS tengok ni. Harga anggaran semasa jual. Sekarang harga berapa? Sekarang harga berapa? 304, 303 macam tu kan? Nampak tak? So bermaksud apa? Bermaksud saya punya grammage ni tadi, darat dengan 300, saya ada extra berapa? 180,000 lagi. Extra. Tambah dengan 180,000. Maknanya saya akan dapat apa? 2 juta. Nampak tak? Ini GCAS yang kita buat. Back test. Orang belajar pasal candle, orang belajar pasal analisis harga emas, harga komoditi, dia menggunakan apa? Dia menggunakan backtest. Yang dah berlaku dia kaji macam mana, baru boleh dapatkan satu prediction yang tepat. Kita pun menggunakan kaedah sama, kita buat backtest menggunakan GCAS yang kita dah buat. Nampak tak? Luar biasa, tuan-tuan. Okey, luar biasa. Okey. Baik. Saya dah selesai untuk GCA. Okey. Tuan-tuan dah dapat ilmu, nak pakai-pakai, tak nak pakai pun tak apa. Orang akan buat. Orang yang faham dia akan buat. Sekarang kita nak membicarakan pasal memaksimumkan tadi. Memaksimumkan. Ataupun menggandakan. Menyelamatkan, kita dah cerita pasal GCA tadi. And of course, saya bagi tahu tadi, dia bukan menyelamatkan sahaja, dia juga boleh menggandakan juga. Boleh menggandakan juga untuk GCA. Okay? Baik. Now, kita memaksimumkan apa? Untuk produk GAE. Macam mana konsep dia? Contoh, ini GAE kali 10. Okey, kita beli, ini yang kita bayar. Okey. Ini yang kita dapat. Kita beli 1 dapat 10. Siapa yang baik hati ni? Bagi kat kita 9 ketul ni. Okey. Sama dengan GAE kali 5. Ini yang kita beli, yang kita bayar, ini yang kita dapat. Siapa yang baik hati bagi ni? Yang ni. Siapa yang berarti? Ini yang dipanggilkan quantum metal. Dia panggil apa? Untuk emas di quantum metal dia panggil apa? Untuk GCA dengan GAE, high liquidity appreciating asset with guaranteed facility. Ini dia panggil guaranteed facility ni. Dia panggil apa? Dia panggil tawaruk financing. Yang mana di sini yang kita bayar 3.5% per annum at daily rest. Dia faham? Jadi untuk kita ada 1 kilogram emas, kita tak bayar 1 kilogram emas. Kita hanya bayar berapa? 100 gram emas saja. Untuk ada 100 gram emas, kita tak bayar 100 gram emas. Kita bayar berapa? Kita bayar 10 gram emas saja. Begitulah kitanya. Alright? Okey. Kita belajar sikit lagi. Macam mana nak faham tawaruk konsep ni dekat GAE kali 10 ni? Contoh, ini modal kita kalau dalam USD 250 lah. 1 ketul. Ini yang automatic quantum metal akan biaya kita sebanyak 9 ketul. Kalau sini 250, kat sini jadi 2250 USD. Total dia berapa? Total dia campur ni adalah 2500 USD. Berapa? 10 kali ganda. Tunggu kita dapat keuntungan sebab harga emas naik. Sebab apa? Sebab harga emas naik baru kita untung. Kalau harga emas turun, kita tak untung. Okey? Now, bila kita nak terminate, apa yang akan berlaku pertama sekali? Apa? Quantum metal akan ambil dulu keseluruhan yang dia bagi tawaruk kat kita ni. Ambil dulu, kita pulangkan balik. Kalau kita tak nak pulang pun, dia automatic sistem akan ambil. Okey, automatic sistem akan ambil. Jadi, apa yang tinggalan kita? Warna hijau dan warna biru. Inilah yang kita akan dapat. Tolaklah sedikit fee. Berapa lama yang kita pakai tu. Ingat kan? 3.5% tu? Berapa lama yang ni yang kita pakai tu. Ini konsep tawaruk. Okey. Kita sikit lagi kita pergi. Okey. Katakanlah kita nak pengiraan sikit simple calculation, okey. CA ni, ini CA. Ini CA. Dia berbeli emas di kedai emas di luar sana selain daripada quantum metal. Dia ada modal 10,000. Okey, di kedai emas di luar sana ada tak tawaruk? Tak ada tawaruk. Dia tak ada tawaruk. Dia tak ada tawaruk. Jadi 10,000 tambah tawaruk yang kosong tadi jadilah 10,000. Dia membeli emas pada harga 200.5. Dia berapa gram dia dapat? 10,000 tadi bahagi 200.5 dapat 40 gram. Tunggu dia nak jual pada harga 300. Jadi 40 gram tadi dah 300 dapatlah 12,000. Ada tak tawaruk tadi? Tak ada. Jadi tinggal 13,000.
Berapa modal? 10,000. 12 tolak 10, tinggal 2,000. Untung 20%. Ini semua orang faham. Ini semua orang faham. Okey. Macam mana yang di quantum metal? Quantum metal, CB ni. Ini CB, ini CA. CB ni tadi ada modal sama seperti CA. CB modalnya berapa? 10,000. Membeli di quantum metal JE kali 10, apa kata? Automatic, dia panggil apa? Guaranteed facility. Tawaruk terus masuk 10,000, 90,000. 9 kali ganda kan? Jadi total 10,000, 100,000. Beli harga emas sama pada harga 200,500, 100,000 bahagi 200 dapat 400 gram. Nak jual pada harga 300. Okey, 400 darab 300, 1,120,000. Berapa tawaruk tadi, nampak tak? Kena tolak dulu tawaruk. Pulangkan balik. Ingat tak kotak merah tadi? Pulangkan balik tawaruk dulu, tinggal 30,000. Modal berapa? 10,000, 30 tolak 10, 20,000. Yang kawan ni untung 2,000, kawan ni untung 20,000. Kawan ni untung 20%, kawan ni untung 200%. Kita ulang balik. Saya ulang. Saya ulang ya. CA modal 10,000, CB modal 10,000. Sama. CA jual pada 200,500, CB pun jual pada 200,500. Sama. CA, sorry, tadi beli duit 200,500, 200,500. Sekarang nak beli, nak jual. Jual pada harga 300, CB pun jual pada harga 300. Nak tunggu pada harga ni pun sama. 2 bulan, 2 bulan dah. 3 bulan, 3 bulan dah. Okey? Tetapi dengan modal yang sama tadi, dengan beli pada harga yang sama tadi, dengan jual pada harga yang sama tadi, dengan menunggu pada tempoh yang sama tadi, CA terkejut. Kenapa aku hanya dapat 2,000? Sedangkan CB dapat 20,000. Inilah dia kelebihan produk JE-10 di quantum metal. Okey, sekarang ni kita dah faham ni. Okey, kita dah faham, kita dah tahu produk quantum metal syarikat yang macam mana. Kita dah tahu syariah compliance-nya. Emak kita ada 10,000 nak pergi beli emas. Kita nak biarkan dia beli kat sini ke ataupun dia nak beli kat sini? Tanya. Kalau kita ada 10,000, saya tak tahu kalau dia ni normal, orang yang tidak ada sakit mana-mana, pasti dia akan pilih di quantum metal. Jadi kenapa biarkan adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita beli di kedai emas di luar sana? Kenapa tidak di quantum metal? Kalaulah keuntungan menjadi faktor utama dia beli emas. Okey, itu tuan-tuan ada jawapannya. Okey, baik. Now, ini saya tak nak. Okey, now. Okey, senario ni. Katakanlah kita ada certain amount of money, 10,000, 100,000, tak kisahlah berapa ribu sekalipun. Target profit kita adalah 100%. Okey. Sekiranya kita beli kedai emas di luar sana, katalah harga pada kita beli 200,500. Okey. Kita punya target nak untung berapa? 100%. Kalau nak untung 100%, of course kedai-kedai tunggu harga emas meningkat naik RM500 kan per gram. Soalan dia berapa lama kita nak tunggu sampai 500? 5 tahun, 6 tahun? InsyaAllah. Tetapi di quantum metal, kalau kita membeli pada harga 200,500 untuk dapatkan 100% keuntungan, kita tak perlu tunggu sehingga RM500. Kita hanya tunggu 10% saja naik, iaitu 275, kita dah dapat untung 100%. Okey. Harga ni, slide ni dia buat 1 year back. Sekarang ni dah RM300. 2 tahun lepas, sekarang dah RM300 sekali. So, di sini saya nak tunjukkan, kita nak bagi tahu yang produk JE-10 ini, bukan sahaja dia 10 kali lebih banyak, malah ianya juga apa? 10 kali lebih cepat. Siapa tak nak cepat dan banyak ni? Saya nak. Saya nak cepat, saya nak banyak. Saya lah. Tuan-tuan, saya tak tahu. Okey? Boleh faham? Okay, now, this is very important, tuan-tuan. Inilah yang boleh menenangkan hati tuan-tuan. Ini yang boleh menceriakan hati tuan-tuan. Okey, faham? Ini produk JE-10. Kita dah faham naik 1%, dia dapat untung 10%. Kita dah faham naik 5%, kita untung 50%. Kita dah faham kalau emas naik 10%, kita dah untung 100%. Sekiranya berlaku pada region ni, tuan-tuan, apa kita buat? Jangan termenung, terminate. Bila profit terminate. Set your target profit berapa persen, you terminate. Sebab apa?
Walaupun you berada di sini sekalipun 100%, kalau you tak terminate, bukan hak you lagi. Sebab kita panggilkan ni apa? Unrealized profit. Profit atas kertas. Kenapa nak buat apa profit atas kertas ni? Tak boleh buat apa-apa. So when it happens, you pergi GA list, cari action button, tekan terminate. Bila tekan terminate, you will get back apa? You punya modal dan profit you balik. Itu yang akan berlaku. Likewise tuan-puan, kalau turunnya 1%, you akan rugi 10%. Turun 5%, you akan rugi 50%. You bakal rugi. Turun 10%, you bakal rugi gilek. Tak ada apa-apa. Okay. Again, yang turun hanyalah harga. Emas tak turun. Emas banyak tu. Yang turun hanyalah harga. Jadi, ianya adalah satu position unrealized loss. Apa dipanggil? Unrealized loss. Maksud apa? Loss atas kertas saja, rugi atas kertas. Sebab apa? Sebab kita tak terminate. Selagi kita tak terminate, emas kita tidak akan hilang. Dia akan remain di situ, tuan-puan. So, apabila berlaku macam ni, jangan panik, jangan menangis, jangan ada anxiety-nya isu, jangan kita bad mood dengan pasangan kita, jangan. Pergerakan turun naik emas ni adalah normal. Daripada berpuluh-puluh tahun, normal turun naik dia. Okey? Adalah normal. Yang tak normalnya kita. Jangan panik. Tunggu hingga emas naik kembali melebihi daripada harga beli kita, baru kita jual. Okey. Orang yang faham pasal aturan emas ini, GA/10 ni, apabila harga emas turun, apa dia buat? Dia akan beli lagi. Sebab apa? Sebab dia ada peluang untuk menambahkan berat emasnya lebih banyak lagi. Okey. So di quantum metal jangan risau, tidak ada margin call, tidak ada force selling yang orang luar bengang sangat quantum metal ni, merah mata quantum metal ni. Sebab kita bercerita pasal untung je tak pernah rugi, dia marah. Dia tak faham pasal konsep quantum metal, sebab tu dia marah. Jangan marah dia, marah diri kita yang tak cerita dekat diri kita yang benar. Okay. So now, quantum metal bagi kita holding power and buying time. Bagi dua ni, kita lah berkuasa ke atas diri, ke atas akaun kita. Jadi, kita kena celik emas, kena celik ilmu, kena belajar. Datuk Lim bagi tahu, saya tak faham kenapa ada orang masih rugi dari quantum metal. Sebab quantum metal mencipta produk aja semua orang untung. Cuma kita kena ada ilmu di mana kita nak beli, di mana kita nak jual. Boleh faham? Okey. Produk JE/10 ni tuan-tuan, dia ada jangka hayat dia. Dengar ni. Pertama. Yang kedua, saya nak bagi tahu, produk JE/10 ni bukan untuk semua orang. Apa dia? Dia bukan untuk semua orang. Dia bukan untuk semua orang. Okey, produk JE/10 ni, kenapa saya cakap bukan untuk semua orang? Ada pun untuk produk GCA tadi, untuk B40, untuk M40, untuk T20, semuanya adalah sesuai and highly recommended. But untuk JE/10 bukan untuk semua. Kenapa bukan untuk semua? Sebab produk JE/10 ni adalah hanya sesuai kepada mereka yang ada duit lebihan sahaja. Yang dia tak pakai 1 hingga 2 tahun tu. Yang dalam bank lama dia tak pakai, dia tak tahu berapa banyak dalam bank dia. Yang dia simpan tempayan dan lipatan kain dekat mana celah, yang itu kita pakai. Kerana apa? Kerana no one in the industry boleh bagi tahu 1 minggu lagi akan untung, 2 minggu lagi akan untung, sebulan lagi akan untung. Sebab keuntungan pada JE/10 ni solely bergantung kepada kenaikan harga emas. We buy low, we sell high, we buy sell, we sell higher. Perbezaan itu adalah keuntungan kita. Kalau tak ada perbezaan, tak ada untung. Okey. Katakanlah kita membeli JE/10 ni di sini. Kita beli di sini. Tiba-tiba harga turun. Jangan menangis, jangan bersedih, jangan marah-marah. Apa kita buat? You guys beli lagi. That's why kita kata, jangan execute ke semua modal tuan-tuan. Okey. You beli lagi. You beli, you buat pembelian pada different pricing. When you do this, proses ni kita panggil averaging. Ataupun kalau dulu kita panggil layering. Layering kita dah tak gunakan pakailah term tu. Nasihat daripada syariah komiti, jangan pakai term layering, orang marah. Kita panggil averaging, atau membeli pada harga yang berbeza-beza. Bila turun kita beli, bila turun kita beli, bila turun kita beli, turun lagi kita beli lagi, turun banyak kita beli banyak, turun lagi tak ada duit, tak payah buat apa, tengok sahaja. The moment dia naik,
Ada yang dah untung, tuan-tuan dah boleh terminate. Begitulah cycle dia. Begitulah cycle kita membeli JA kali 10. JA kali 10 ni ada jangka hayatnya. JA kali 10 bukan seperti rantai emas di tangan kita. JA kali 10 bukannya cincin yang suami kita bagi. JA kali 10 bukannya gelang yang mak kita bagi. JA kali 10 adalah satu produk yang Quantum Metal design untuk kita gandakan aset kita. We go in, dah untung we go out. We go in, we come out. We go in, we come out. Dia macam tu lah. Gandakan sebanyak mana yang kita boleh ganda sehingga 80%, 100% keuntungan dalam masa setahun. Itu kan fungsi JE kali 10. Boleh faham? Okey. Inilah sampel testimonial untuk JE kali 10. Okey, saya dah lama tak update. 65 hari untuk 31%, 88 hari untuk 99%, 99 hari untuk 90%, 66 hari untuk 48%, 99 hari untuk 88 hari untuk 90%, 75 hari untuk 58%, 71 hari untuk 61%, 10 hari yang baru berlaku lepas tu untuk 25-30%, 8 hari untung dalam 10%. Macam itulah di Quantum Metal. Okey. Keuntungan di Quantum Metal adalah real, tuan-tuan, bukan tipu-tipu. Semua orang dah merasa, yang especially yang dah lama-lama ni. Alright. Ini pun sama. Okey, itu saja daripada saya untuk sesi kedua ni. Saya dah habis untuk company punya introduction. Saya dah selesai untuk ekonomi recovery solution atau solusi pemulihan ekonomi. Okey, kita ada satu sistem yang luar biasa. Kalau kita tak pakai, rugi. Okey, saya ada janji dengan tuan-tuan tadi sebelum saya tak pergi pada soalan yang banyak tu ke atas tu, saya nak cover juga sedikit untuk Quantum Metal Jewellery, insyaAllah, supaya kita dapat idea kepada mereka yang tak pernah pergi ke sana. Kita nak tengok apa kelebihan. Saya stop dulu sharing ini. Apa kelebihan apa kelebihan Quantum Metal Jewellery yang digambar-gambarkan tadi. Okey, saya sekejap sekejap. Okey. Sekejap Ini Quantum Metal Jewellery ni saya cover 10 minit je, insyaAllah. Okey. Okey, nampak? Boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh nampak, tuan? Nampak tak? Tak nampak? Memang tak nampak. Saya belum share lagi. Sekarang baru share. Okey. Sekarang baru share. Okey. Baik. Jom kita tengok Quantum Metal Jewellery. Ke tak payah, tuan-tuan? Nak dengar ke tak payah? Ada 3-4 slide je. Nak dengar ke tak payah? Okey, baik. Okey, jom. Ini adalah rupa sedikit sebanyak yang saya dapat snap kedai Quantum Metal Jewellery. Okey, Datuk Lim bercerita Quantum Metal Jewellery, tak ingat saya setahun yang sudah ataupun 2 tahun yang sudah. Tiba-tiba dah buka. Itu yang saya rasa sangat teruja. Dia punya kedainya sangat premium, tuan-tuan. Sangat premium. Kita nak masuk pun takut. Sebab dia terlampau sangat mahal nampaknya, sangat eksklusif. Kalau sesiapa yang berdekatan Kuala Pulau Pinang ataupun yang tak dekat pun tak apa, pergilah makan nasi kandar ke Kuala Pinang tu, pergi visit kita punya Quantum Jewellery. We feel very proud dengan Quantum Metal Jewellery, dengan pencapaian Quantum Metal itu sendiri. Okey. Kalau dulu orang cakap dekat kita, beli emas dapat emas. Dia tak faham pasal ekosistem kita. Tak apalah. Tapi sekarang, bila adanya tersegam indah Quantum Metal Jewellery di Paragon Mall ni nanti, sekarang ni, so dia tak tahu, saya tak tahu lagi apa lagi perkara-perkara yang mereka nak dibangkitkan. Saya tak pastilah. Okey. Cuma, this is the first
outlet, kita akan bakal ada buka juga di second outlet orang Johor, orang Selatan akan buka Quantum Metal outlet Johor Bahru di Johor Bahru. Okey, InsyaAllah selewat-lewatnya bulan 1, tapi saya dengar cerita dia akan buka sekitar around mungkin bulan 12 sebelum Christmas. Wallahu alam. Kita tunggu dan lihat Quantum Metal Jewelry di Johor Bahru. Okey. Now, kita nak cerita yang ni sikit, lebih kurang lebih. Katakanlah tuan-tuan bawa pasangan masing-masing. Okey. Pergi Quantum Metal. Tiba-tiba isteri kita ni, pasangan kita ni, yang lelaki tak apa. Dia berkenan rantai yang ini. Dia berkenan rantai yang ini. Bang, cantiknya rantai. Rantai emas ni berharga 10,000. Jadi si suami ni dah terlanjur bawa, dan dia dah baru naik DD. Income besar kan. Dealer pun income besar. Dia kata, habis dah bawa si isteri, nak bahagiakan si isteri ni. Okeylah, pilih yang mana satu. Si isteri berkenan yang 10,000 ni. Okey, dengar ni. Sangat luar biasa. Si isteri beli rantai 10,000 tapi dapat emas 30,000. Nampak tak? Daripada 10,000 jam kepada 30,000. Macam mana ni? Macam mana bisnes model Quantum Metal Jewelry ni? Kan? Rupa-rupanya teknik atau bisnes yang diperkenalkan oleh Quantum Jewelry sangat-sangat luar. Macam mana tu? Contoh, saya adalah jururawat di sana ataupun saya konsultan. Okey, dia kata apa? Puan minat yang harga emas 10,000 ni tak? Nak tak saya perkenalkan tak? Puan, ada 3 emas. Beli satu ada 3. Emas macam mana tu? Okey. Pertama, tuan-tuan puan buat GC dulu. Tuan nak harga 10,000 kan? So 10,000 ni puan bahagikan dengan 85%. Bila bahagi 85%, dapatlah nilai ini. So dapat nilai ini, beli pada harga 321 dengan LME 300 ni tadi, 7%. So 11,000 bahagi 321, tuan-tuan dapat 36.65 gram dalam holding inventory. Ini emas 1. Kemudian dapat 10 GC yang ini adalah instant GC, tuan-tuan. GC yang kita buat ni adalah instant GC. Bermaksud buat terus boleh ambil rantai berharga 10,000 ni tadi. Rantai emas QMJ 10,000 ni tadi, dia ada upah simpan lah. Dia ada upah workmanship ni tadi. And harganya berbeza. Okey, katalah harga pada hari tersebut 340 per gram. Okey, 10,000 bahagi dapatlah 29.1 gram. Ini emas fizikal yang dipakai oleh isteri kita. Ni emas 2. Kemudian Quantum Metal bagi lagi reward 5% ke atas nilai rantai emas ni tadi. 5%, iaitu berapa? 500. 5% dari 10,000, 500. Dalam bentuk apa? Dia tak bagi cash, dalam bentuk GAE 20, tuan-puan. So 20 darab 500, nilai dia berapa? 10,000. Yang mana 10,000 ini menunggu keuntungan. Spread dia berapa, tuan-tuan? Hanyalah 1.5% sahaja spread. Kalau GE kali 10, kita beruntung berganda-ganda banyak kali dalam setahun. 1.5% apatah lagi, tuan-tuan. Okey? Nampak tak? So total yang dah ambil apa? Ini campur ini, lebih kurang 30,000. That's why 10,000 tadi dah jadi 30,000. Total gram yang dapat, ini gram satu lagi dapat untuk jadi kata adalah nombor 3, 32.8 gram. So dia ada total emas 1, emas 2 dan emas 3. Sebanyak 98.9%. Beli yang ini saja. Ini buat balik rumah. Boleh pakai buat ke rumah fizikal. Dan yang tinggal dalam holding inventory kita, yang ini dan yang ini. Nampak tu? So, saya nasihatkan kepada para suami di luar sana. Kalau nak pergi dengan geng-geng lelaki saja. Sebab apa? Kalau kita pergi dengan pasangan kita, kita akan kena, tuan-tuan. Ini adalah satu joke saja. Pergi bawa isteri, pasangan kita, make them happy. You make your pasangan happy, you punya life akan lebih, dia akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab isteri kita ni sentiasa mendoakan kebaikan kita. Dia tak ada isteri yang mendoakan keburukan kita. So, bawa tarik dia pergi makan nasi kandar. Kalau suka makan nasi kandar, bawa kepada agama yang pilih yang mana satu yang nak, abang belanja. Seronokkan main dia. Malam tak tidur malam didoakan untuk kita. Okey? Boleh? Ini salah satu. Ada lagi yang banyak-banyak tuan-tuan. Ada lagi. Okey, ini saya bagi teaser saja. Quantum metal jewelry ini bakal akan jadi collection point untuk kita punya physical gold. Ini saya dengar lah, kemungkinan salah, orang boleh betulkan saya lah. Kemudian akan diletakkan di sana gold vending machine yang ada bermacam-macam design daripada Perth Mint dan juga IGR. Dia akan dua skrin dipilih. Tuan-tuan pilihlah cap bunga raya ke ataupun Perth Mint punya logo ke, boleh. And then di sana akan adanya produk seperti Nawasi yang sekarang ni, N999 gold bar pun juga kita beli di sana, dan juga diamonds akan berada di Quantum Jewelry. Ini yang saya faham lah. Kemudian dia ada trade-in deal yang luar biasa. Trade-in. Pakai hari ni tak suka, boleh pergi trade-in. Pakai esok tak suka, pergi trade-in. Pakai sebulan, boleh trade-in. Dan trade-in dia pula sangat-sangat luar biasa. Kiraannya sangat-sangat luar biasa. Every time you trade-in, you dapat GAE kali 20. And with a good price. And then dia ada double retention punya program. You gandakan emas you 2 kali ganda. 2 kali. Ada 2 gram jadi 4 gram, jadi 8 gram, jadi 16 gram, jadi 32 gram. Macam itulah. And dalam membuat benda tu, you ada bertambah apa? Boleh bertambah holding inventory you sebagai dalam GCA. You bertambah emas berat jewelry dia tadi. Jewelry. Dan juga GAE 20 kali ganda ni bertambah-tambah. The whole list. Semampu yang anda boleh buat. Dan juga perkenalkan VIP Club yang mana memberi 3,000 ke atas, dia ada special club dia. Advantage saya tak faham. Saya belum faham lagi. So ini adalah Quantum Metal Jewelry yang sedang viral sekarang. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya berharap dan saya mohon maaf sekiranya berlaku apa-apa kekurangan daripada saya seperti yang di-screen tadi. Dan juga apa-apa kesalahan yang mungkin informasi yang saya bagi pada ini kurang tepat, saya mohon maaf. Mungkin boleh betulkan saya kemudian. Dan juga ingat kelas kita ada 3 kali seminggu. Hari Isnin solusi pemulihan ekonomi, hari Rabu calculation GAE GCA, hari Jumaat untuk career development, macam mana kita nak beneficiary income, macam mana kita nak buat reseller program. Okey. Dan juga kita boleh juga tengok balik recording yang lepas di FB dan juga di YouTube Billionaire Warriors. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya baca soalan dekat atas ni insya-Allah. Okey, ada soalan lagi dekat sini kejap. Semua dah terjawab saya ingat. Semua dah terjawab lah. Okey, ada soalan? Okey, saya rasa dah terjawab semua tu. Ada admin yang tolong jawabkan dan orang yang bijak pandai dalam dah tolong jawabkan. Okey, itu saja daripada saya. Yang terakhir, ada soalan lagi, 1-2 soalan yang fresh. Yang ke atas tu panjang sangatlah, saya tak sempat nak baca. Ada? Betul, tengok dekat admin, dekat chatbot. Isnin pemulihan ekonomi. Hari Rabu pengiraan GA dan GCA. Hari Jumaat consultant trading ataupun career development ataupun reseller program ataupun macam mana kita nak beneficikan di Quantum Metal. Okey. Terima kasih kepada Billionaire Warriors, founder dia Puan Hajar Mazni. Terima kasih banyak-banyak memberi platform kepada kita untuk kita belajar. Sesama kita belajar untuk kita mantapkan ilmu kita supaya kita boleh optimiskan aset kita tadi, sama ada kita nak menyelamatkan aset kita atau menggandakan aset kita. Okey. Sekejap, ada soalan. Kalau aku kena block, okey. Kalau akaun kena block mudah je tuan. Nur Salam, you pergi pada live chat. You pergi pada live chat dekat situ, dia akan keluar segmen-segmen tadi. Akaun kena block sekejap dia buat. You pergi kat live wire, dia terus unblock you. Atau I think akaun kena block, you kena email kot. Dia dalam tu ada instruction dia. Mudah saja. Cuma kita ni tak rajin explore. Kena rajin explore.
Zahrah Muhammad. Dia kata apa? Nak tanya, how to trade, you mean, trade. Okay. You mean JE kali 20. JE kali 20 ni sama macam JE kali 15. Sorry. Sama dengan JE kali 10. Okay. Cuma JE kali 10 tadi kita boleh beli. JE kali 10 dalam 250 unit. $250 per unit. JE kali 5, $25 per unit. Macam JE kali 20 adalah reward. Berapa 5% nilai dia tadi, dia darab dengan 20. So, kita tengok dekat JE list, sama tengok dekat JE list, ada keuntungan kita boleh terminate. Dan saya difahamkan ramai yang dah beli 2-3 minggu dah untung pun. Dia dah terminate pun. Macam tu. Sebab dia 1.5% spread sahaja. Okay. Kalau dah ada QM account, boleh terus dia datang ke kedai untuk GCA dan G20. Betul. Kalau dah ada, betul. Betul. Okey. Kita perlu kena ada akaun lah. Okey. Kalau dah ada akaun, boleh terus datang ke kedai untuk GCA dan G20. Betul. Kalau kita dah ada akaun, pergi saja dekat sana, kita pakai QR code saja. Syarat dalam GSA kita tadi, ada duit. Dalam GSA kita tadi adanya nilai. Kalau tak ada nilai, top up dulu lah GSA kita tu. Top up dulu. Kalau 10,000, pastikan ada 10,000. Ataupun lebih lah sebab kita nak GCA kan dulu. J20 ni tadi, kita tak boleh beli. J20 ni adalah reward daripada 5% nilai jewelry kita tadi. Okay. Alright. Apa lagi soalannya? Cuba kawal habis ni. Okay. Boleh. Kita boleh juga trade emas lama. Boleh. Pergi ke Quantometer, banyak fasiliti kat situ. You guys akan tak rugilah pergi ke FJ. Memang tak rugi. Ada formula apa? Formula dia, saya tak pasti sangat kiraan formula dia tadi. Boleh tanya di sana. Mungkin di minus 5% ke mana. Adalah pengiraan-pengiraan ni kat sana. Okay. Bayar hanya sekarang ni saya difahamkan kalau dengan GSC sangat mudah. Kad atau cash atau online transfer atau float. Float account boleh, tak ada masalah. Float account you transfer pada GSC dulu sebab dia nak ambil daripada nilai GSC tu tadi. Okey, online transfer you pergi GSC dulu. Kalau you gunakan seperti macam beli jewelry seperti retail, beli cash macam tu saja, maknanya you tak dapatlah 3-in-1, 3-in-1 tadi. Kalau kita katalah rata berapa 10,000, you bayar credit card 10,000 saja. So you tak dapat 3-in-1. Paling-paling pun you dapat 2-in-1. Itu kalau you ada Quantometer punya account. Kalau you tak ada Quantometer punya account, you bayar pakai credit card, you hanya dapat gelang emas saja. You akan dapat gelang emas. Tapi kalau dalam melalui GSA ni tadi, you buat GCA dulu. 1 emas. And then keluar daripada GCA tadi, instant GCA. Terus you boleh pilih emas dengan harga tadi. 2 emas yang you boleh pakai. Yang ketiga, 5% daripada nilai emas tadi, you dapat untuk JE20. 3 emas. Boleh? Okey. So, itu saja daripada saya. Sangat senang. Betul. Senang betul. Siapa yang masuk dalam ni yang belum ada akaun Quantometer, sila refer balik kepada orang yang bawa tuan masuk dalam Zoom meeting ni. Okey, orang yang tuan masuk dalam Zoom meeting, siapa yang sponsor tuan, pergi kepada dia, minta link untuk tuan daftar. Okey. Okey. Bolehkah kita terminate cash? Boleh, tidak ada masalah. Kalau harga emas naik, you boleh ambil. Kalau harga emas tak naik, macam mana nak untung? Sebab JA20 kita dapat at 1.5% spread. 1.5% spread tadi cover tak dengan yang itu? You kena tengok. Faham tak? You kena tengok. Sebab JA20 tadi, dia katalah 500. 500 darab 19. Itu adalah kita punya tawaruk financing kita. Di mana kita perlu bayar, kita beli je satu hari tu dah kena charge dah kita punya fee untuk tawaruk financing. Datang kelas hari Rabu, insyaAllah kat situ akan dibincangkan. Okey? Boleh. Okey. 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 Alright, itu saja daripada saya tuan-tuan. Dah habis soalan ni, insyaAllah. Kita berjumpa lagi pada hari-hari yang lain, insyaAllah. Miss Queen, JA20 tidak boleh dibeli. Okey, JA20 adalah gold reward. Gold reward discount dalam bentuk dalam bentuk JA tadi 20. Dia tak boleh dibeli. Okey, kita beli emas baru dapat JA20.
percuma 5% dibagi. Alright. So itu saja daripada saya mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa doakan ayah kita, doakan mak kita, doakan anak adik kita, doakan saudara Islam kita di Palestin. Okey, titipkan doa itu dah selama-lama iman. Kalau ada kita rezeki lebih, kita berkongsi dengan mereka. Kalau yang mampu pergi ke sana, pergi ke sana. Kalau yang mampu membawa suara, membawa suara. Kalau yang mampu boykot, kita boykot. Kalau yang mampu share, kita share. Yang mampu doa, kita doa. Nanti bila esok-esok hari, bila Allah tanya kita, apa yang kita buat? Kita ada jawapan tak? Okey. So itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di lain siaran insya-Allah hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.